Hai, what's up? Jumpa lagi. Hari ini kita ulang kaji bab yang kelima pula ya, tenaga dan perubahan kimia. Okey, subtopik 5.1 memahami perubahan fizik dan perubahan kimia. So, apakah perubahan yang merupakan perubahan yang tidak menghasilkan bahan yang baru? Okey, dia tidak menghasilkan bahan yang baru. So, ini ialah perubahan fizik. Okey. Dan apa pula perubahan yang merupakan perubahan yang menghasilkan bahan yang baru? Okey, tertinggal perkataan bahan di sini. Okey, jadi ini berlawanan kan? Jadi lawan kepada fizik adalah perubahan kimia. Okey, jadi perubahan fizik, perubahan yang tidak menghasilkan bahan yang baru, manakala perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan bahan yang baru. Apakah ciri-ciri perubahan kimia? Okey, so antara ciri-ciri untuk perubahan kimia, yang pertama adanya perubahan warna. Okey, yang pertama warna berubah. Ciri yang kedua pula ialah adanya tenaga. Okey, tenaga haba yang diserap ataupun yang dibebaskan. Okey. Yang ketiga, adanya gas yang dibebaskan. Yang keempat, cahaya dihasilkan. Yang kelima, mungkin juga ada tenaga bunyi ya. Bunyi dihasilkan. So, ini adalah antara ciri-ciri perubahan kimia. Okey, so ada 5 ciri-ciri perubahan kimia. Okey, warna berubah, tenaga haba diserap atau dibebaskan, gas dibebaskan, cahaya dihasilkan, bunyi dihasilkan. Okey, apakah perbezaan di antara perubahan fizik dan perubahan kimia? So, dari aspek bahan baru yang terbentuk, ini yang kita dah sentuh tadi, perubahan fizik, tidak ada benda baru yang terbentuk. Tetapi perubahan kimia, ada bahan baru yang terbentuk. Dari segi tenaga pula, ini tenaga biasanya adalah tenaga haba lah biasanya. Okey. Untuk perubahan fizik, dia hanya perlukan sedikit sahaja. Okey, boleh dianggap tak ada sebenarnya. Tetapi perubahan kimia, dia memerlukan banyak. Tindak balas berbalik, okey, untuk perubahan fizik tak boleh berlaku, tetapi untuk perubahan kimia ianya boleh berlaku. Okey. Haba dibebaskan atau diserap. Okey, yang ini tadi untuk perubahan fizik sedikit ataupun tak adalah. Okey. Tetapi untuk perubahan kimia, okey, haba yang dibebaskan, diserap adalah lebih banyak. Okey, perubahan jisim pula. Untuk perubahan fizik, tidak ada perubahan jisim. Tetapi untuk perubahan kimia, ada perubahan jisim. Dan perubahan sifat kimia, okey, ini pun dah namanya sifat kimia dan komposisi. Untuk perubahan fizik, tidak ada. Tetapi untuk perubahan kimia, ada. So, itu perbezaan di antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey. Jadi, contoh-contoh perubahan fizik dah dinyatakan di bawah sini. Okey, antara contohnya ialah air mendidih, ais melebur, pembenjal luapan, etanol. So, ini adalah perubahan fizik. Di mana untuk yang ini, dia tidak akan menghasilkan bahan yang baru.
Okey. Tetapi untuk fotosintesis, pembakaran bahan api, respirasi, pengaratan, pencernaan, okey, ini adalah contoh-contoh untuk perubahan kimia. Ingat fotosintesis ini yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan hijau kan? Okey, dia ambil masuk karbon dioksida. Okey, karbon dioksida dia ambil masuk and then dia gantikan dengan gas oksigen. Okey. Lawan kepada fotosintesis, kita lawan dah, adalah respirasi ataupun pernafasan. Kita bawa masuk oksigen, kemudian kita akan gantikan dengan karbon dioksida. So, ada berlakunya bahan baru yang terbentuk. Okey. So, itu perubahan fizik dan perubahan kimia dari segi perbezaan berdasarkan kepada 5 aspek yang dinyatakan di situ. Okey. Kita pergi ke benda yang baru, 5.2, menganalisis perubahan haba dalam tindak balas kimia. Okey, kita ada dua jenis tindak balas iaitu eksotermik dan endotermik. Okey. Tengok exo ni, ingat saja exhaust. I'm not sure ejaan saya betul ke tidak ni. Exhaust untuk yang motosikal tu, kalau pegang kita rasa dia panas. So, exo ini kita rasa panas. Okey. Endo ni, indoor lah. Indoor game. Dalam bilik, endo. Okey. So, endo ni kita akan rasa sejuk. Okey. Itu beza, nak bezakan di antara exo dan juga endo. Okey. So, apa perbezaan di antara tindak balas eksotermik dan endotermik? Okey. Aspek pertama, tenaga haba. Okey. Untuk eksotermik, tenaga haba dibebaskan. Okey. Dibebaskan ke persekitaran. Manakala untuk endotermik pula, tenaga haba adalah diserap. Okey. Diserap dari persekitaran. So, itu perbezaan yang pertama dari segi tenaga haba. Okey, yang kedua, suhu persekitaran. Untuk exo, ianya akan meningkat. Jadi, lawan kepada meningkat, dah tentulah menurun. So, sini panas, ini pula dia sejuk. Aspek ketiga, kandungan tenaga bahan tindak balas berbanding hasil tindak balas. Okey. So, kandungan tenaga bahan tindak balas, kalau kita ada tindak balas eksotermik, ianya adalah lebih tinggi. Okey. Kandungan bahan tindak balas lebih tinggi berbanding hasil tindak balas. Manakala untuk tindak balas endotermik pula, ianya adalah lebih rendah. Okey, so itu adalah kandungan tenaga bahan tindak balas dibandingkan dengan hasil tindak balas. Okey, apa contoh-contoh tindak balas eksotermik dan juga endotermik? So, contoh-contohnya ialah melarutkan kalsium oksida ke dalam air. Ini contoh eksotermik. Okey, bila kita larutkan kalsium oksida ke dalam air, kita pegang bika itu, kita akan rasa ianya panas. Okey. Selain daripada itu, peneutralan asid tambahkan dengan alkali. Asid jumpa alkali, maka berlakulah peneutralan. Juga merupakan tindak balas eksotermik. Begitu juga proses respirasi juga merupakan tindak balas eksotermik. Okey, contoh-contoh untuk tindak balas endotermik
amonium klorida dicampurkan ke dalam air. Kita akan rasa, kalau pegang bika itu kita rasa dia sejuk. Dan yang keduanya ialah proses fotosintesis. So, ini contoh untuk tindak balas endotermik. Okey. Kita pergi ke soalan nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen dijalankan oleh seorang pelajar. Okey, sini termometer. Okey, so yang bezanya ialah ini ialah natrium hidroksida, yang ini ialah amonium klorida. Okey, dan kita diberi jadual bila air kita masukkan natrium hidroksida, kita perhatikan, okey, suhu dia meningkat, okey, dari 29 menjadi 34 kan. Okey, amonium klorida dimasukkan ke dalam air, kita lihat apa berlaku. Okey, suhunya dari 29 dia menjadi 25. Jadi suhunya tu turun. Okey. Kalau suhu meningkat ni apa nama tindak balas itu? Okey, ini ialah tindak balas eksotermik. Okey, suhu menurun. Okey, ini ialah tindak balas endotermik. Okey. Now, kita tengok soalan. Nyatakan jenis tindak balas dalam kedua-dua bika itu. So, bika A tadi, ini kita dah pun jawab di atas itu tadi. So, ini ialah eksotermik. Okey, bika B pula suhunya menurun, maka ini adalah tindak balas endotermik. Utai ke senang-senang. Nak boleh nak patut nak menyawat. Alright, B. Namakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Okey, so ada dua cara. Sama ada kita tengok pada jadual ataupun tengok pada gambar rajah. Dan cara yang ketiga dah tentulah tengok kepada soalan lah. Okey. Cuba tengok pada jadual dahulu. Okey, bika ini tak ada apa-apa. So ini merupakan bahan. Okey, bahan yang kita masukkan dan ini adalah kesan. Okey, ini kesan. Jadi, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Okey, ini ialah jenis bahan. So, ini pemboleh ubah yang dimanipulasi. Apa pula yang bergerak balas? Okey, bergerak balas adalah suhu. Okey. Boleh ikut? Kalau tengok kepada gambar ini, apa yang tak sama dalam gambar ini? Natrium hidroksida dan amonium klorida yang kita masukkan ke dalam air. Okey. Tak samanya ini, maka ini adalah tindak balas yang dimanipulasi. Okey. Kemudian kita akan ambil suhu kan. Kesan memasukkan bahan natrium hidroksida, suhunya akan meningkat. Okey. Kesan kalau kita masukkan amonium klorida, suhunya akan menurun. Jadi suhu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Dan kalau saya tanya soalan, apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini? Apa benda yang sama? Okey, yang sama, okey, air kan? Air adalah benda yang sama. Okey. Pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, so saya tuliskan dahulu dimalarkan. Okey, kita ada air. Tapi kita tak boleh tulis air saja. Mesti ada sesuatu di depan ini. Okey, kita boleh letak isi padu air. Okey, selain daripada isi padu air, untuk natrium hidroksida dan juga amonium klorida ini kita kena adalah kalau di sini kita letakkan 5 gram, ini pun mestilah letak 5 gram. Jadi itu adalah jisim bahan. Tetapi jenis bahan
okey, jenis bahan natrium hidroksida, amonium klorida itu benda yang tak sama. Jadi itu pemulih ubah yang dimanipulasi. Tetapi jisimnya sama. Okey, jadi jisimnya ialah pemulih ubah yang dimalarkan. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ketujuh. Okey, awak dibagi persamaan nitrogen tambah hidrogen menghasilkan amonia. Okey, so apakah nama proses ini? Ini adalah proses Haber. Penghasilan amonia, okey, dihasilkan menggunakan proses Haber. Okey, dalam proses Haber ini kita memerlukan tiga hidrogen akan bergabung dengan satu nitrogen. Okey. So, itu nisbah hidrogen kepada nitrogen. Okey. Follow. So, 3 bahagian hidrogen akan bergabung dengan 1 bahagian nitrogen untuk menghasilkan amonia. Okey. Apakah 3 keadaan untuk penghasilan amonia yang optimum? 3 keadaan terbaik untuk menghasilkan amonia. Pertama, suhu lah. Okey, suhu berapa yang sesuai? Okey, suhunya adalah dalam 450 darjah Celsius hingga 500 darjah Celsius. Okey, keadaan yang kedua pula ialah tekanan. Berapa tekanan yang sesuai? Tekanan dalam 220 hinggalah 250 atmosfera. Okey, so itu tekanan. Yang ketiganya, mestilah ada mangkin. Okey, jadi apa mangkin yang digunakan dalam proses Haber untuk menghasilkan amonia? Kita menggunakan mangkin besi. Okey, so itu ialah proses Haber dalam penghasilan amonia dalam industri. Jadi untuk menghasilkan amonia, kita perlukan nitrogen dan juga hidrogen. Okey, kita perlukan 1 nitrogen, okey, bergabung dengan 3 hidrogen. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 8. Kalau tadi adalah penghasilan amonia, sekarang pula adalah penghasilan sulfur dioksida dalam industri. Jadi untuk menghasilkan sulfur dioksida ini, kita perlu gabungkan sulfur dengan oksigen. Okey. So bila sulfur tambah oksigen, hasilnya ialah sulfur. Oksigen ini akan membentuk dioksida. Okey. Tengok oksida ini bermaksud oksigen lah. Kalau D ni maksudnya ialah ada 2. Alright. So apakah nama proses? Proses untuk kita menghasilkan asid sulfurik ini. Okey, nama proses ini kita panggil dia sebagai proses sentuh. Okey. Ini namanya proses sentuh. Dan apa keadaan yang sesuai, yang optimum, yang terbaik untuk menghasilkan asid sulfurik? So, pertama adalah suhu. Okey. Suhunya berapa? Suhu 450 darjah Celsius. Okey, 450 darjah Celsius. Yang keduanya mestilah ada mangkin lah. Kalau ada mangkin ini, tindak balas akan jadi lebih cepat. Itu adalah fungsi mangkin. So, apakah mangkin yang digunakan dalam penghasilan sulfur dioksida? Okey, mangkin yang digunakan namanya adalah vanadium. Okey, vanadium 5 oksida. Okey, itu mangkinnya. Dalam penghasilan amonia tadi, mangkinnya ialah besi ya. Tetapi dalam penghasilan sulfur dioksida, mangkin yang digunakan adalah vanadium 5 oksida.
Nak tambah satu lagi sebab di atas tadi kita ada 3 kan. Kita menyentuh tentang tekanan. Okey. Jadi untuk penghasilan sulfur dioksida, tekanannya berapa pula? Senang saja. Tekanan 1 atmosfera. Okey. Kita pergi ke subtopik 5.3 siri kereaktifan logam. Ingat benda ni saya dah pesan dahulu, yang ini memang kita tak ada pilihan lah. Memang kena hafal lah juga. Okey, siri kereaktifan logam. Okey. So, yang paling aktif sekali. Kita tengok dia punya anak panah ni ke atas kan. So, yang paling aktif adalah kalium. Okey, kalium dalam bahasa Inggeris adalah potassium. Okey, selepas kalium kita ada natrium. Okey. Di bawah natrium pula adalah kalsium. Selepas kalsium, magnesium. Dan selepas magnesium pula kita ada aluminium. Selepas aluminium barulah karbon. Okey, jadi saya sengaja letak di sini karbon ni huruf besar pula tu, warna merah pula tu. Okey, karbon ini ada di mana-mana. Ianya ada di merata tempat. Justru ianya adalah lebih murah. Okey. Oleh kerana itu, apa-apa biji yang berada di atas karbon, okey, kita tak boleh nak pakai karbon sebab ini dia lebih reaktif berbanding karbon. Jadi untuk yang di atas ini, kalau kita hendak mengekstrakkan logam daripada bijinya, kaedah pengekstrakan yang kita guna adalah kaedah elektrolisis. Okey. So, perkataan elektro bermaksud kita menggunakan tenaga elektrik. Okey, sambung cerita tadi. Okey, karbon. Di bawah karbon, kita ada zinc. Kemudian kadmium. Lepas kadmium, kita ada besi. Okey. Besi ataupun nama lainnya adalah ferrum. Lepas besi pula kita ada nikel. Lepas nikel adalah timah. Kemudian kita ada plumbum. Okey. Selepas plumbum ada apa pula? Okey, lepas plumbum adalah kuprum. Kemudian merkuri. Lepas merkuri adalah argentum. Okey, argentum. Argentum ini perkataan lainnya adalah perak lah. Okey. Argentum itu silver, perak. Dan selepas argentum kita ada platinum dan akhir sekali adalah emas. Okey, emas ataupun istilah sainsnya adalah aurum. Okey, jadi emas yang di bawah sekali. So, yang di atas sekali tadi, okey, di atas sekali adalah kalium. Okey, di bawah sekali adalah emas. Alright. Jadi, kita telah pun maklumkan tadi apa-apa di atas karbon, kaedah untuk mendapatkan logam daripada bijinya kita menggunakan elektrolisis. Tetapi apa-apa yang di bawah karbon ini, okey, sampailah ke kuprum, kaedah pengekstrakannya ialah panaskan saja. Okey. Pemanasan dengan karbon. Okey, sebenarnya di bawah ini pun kita boleh guna kaedah elektrolisis, tetapi
ianya lebih mahal lah. Jadi lebih murah kalau kita pakai karbon. Sebab karbon tadi cara dah dimaklumkan, karbon ini ada di mana-mana. Jadi karbon lebih murah. Okey. Jadi nak mendapatkan zinc daripada bijihnya, kita guna kaedah panaskan dengan karbon. Okey, sebab karbon dia lebih reaktif berbanding dengan zinc. Okey. Contohnya lah kalau bijih untuk zinc, kita ada zinc oksida katakan. Okey, zinc oksida. Kemudian dipanaskan dengan karbon. Jadi apa berlaku? Oksida ini akan diambil oleh karbon. Maka tinggallah zinc sorang-sorang. Jadi zinc kita telah pisahkan daripada oksida. Hanya dengan menggunakan karbon sahaja. Okey. Merkuri pula, ini kita hanya panaskan begitu sahaja. Argentum, platinum dan emas ini pula ianya merupakan unsur-unsur yang wujud secara bebas. Bermaksud dia tidak akan bergabung, bercampur dengan benda-benda lain lah. Kalau emas, emaslah dia. Alright. Jadi senarai ini mengikut urutan ini memang kita tak ada pilihan lah ya. Nak tak nak, kena ingat, kena hafal. Alright. Cuma ingat, sekiranya logam itu lebih reaktif berbanding karbon, maka kaedah pengekstrakannya adalah menggunakan kaedah elektrolisis. Okey. Dan kalau logam itu ianya kurang reaktif berbanding karbon, maka kaedah pengekstrakannya adalah menggunakan pemanasan dengan karbon. Okey. Mengapa karbon digunakan? Sebab karbon lebih murah dan karbon wujud di merata tempat. Alright. Sambung cerita. Lengkapkan persamaan perkataan berikut untuk tindak balas logam dengan air, asid cair dan juga oksigen. So, logam yang saya pilih di sini ialah magnesium. Okey, magnesium logam. So, logam tambah air, apa hasilnya? Okey, hasilnya adalah magnesium. Okey, magnesium hidroksida. Okey. Dan dia juga menghasilkan gas hidrogen. Kalau kita ada magnesium, kita tambahkan agar ianya bertindak balas dengan asid hidroklorik. Jadi hasilnya di sini adalah magnesium jugalah kan. Magnesium hidroksida, dan pada masa yang sama gas hidrogen juga akan dihasilkan. Okey. Dan magnesium bertindak balas dengan oksigen, apa hasilnya? Ingat apa yang saya sebut tadi, kalau bertindak balas dengan oksigen, maka hasilnya adalah, okey, depan masih kekal magnesium. Okey. Belakang ini hanya letak oksida sahaja. So, magnesium oksida. So, ini kalau magnesium. Kalau saya tukar ini kepada aluminium katakan. Okey. So, aluminium tambah air, apa hasilnya? Aluminium hidroksida tambah gas hidrogen. Aluminium tambah dengan asid hidroklorik, hasilnya ialah aluminium hidroksida tambah dengan gas hidrogen. Okey. Kita pergi ke soalan nombor 11. Okey, ini adalah tindak balas logam dengan oksigen. Okey. Yang pertama ni saya sengaja letak dia kuning. Perkataan ni saya letak dia warna merah. Sebab ini adalah benda yang awak mesti pastikan yang awak tahu. Okey. So, zinc oksida ketika panas, okey, warnanya adalah kuning.
Okey, tetapi apabila zinc oksida sudah sejuk, ianya akan menjadi warna putih. Okey. Magnesium oksida, panas pun dia putih, sejuk pun dia juga warna putih. Besi oksida ataupun ferrum oksida, ini karat lah. Okey, apa warna dia? Panasnya warna coklat, sejuk pun dia berwarna coklat. Manakala untuk kuprum oksida, okey, kalau panas dia hitam, sejuk pun dia warna hitam. Okey. Ini untuk pengetahuan. Jadi untuk zinc oksida saja yang nampaknya macam istimewa sedikit. Okey, dia warna kuning bila dia panas dan akan jadi sejuk, dan bila sejuk dia akan jadi warna putih. Okey, kita bergerak ke soalan nombor 12. Ini adalah tindak balas logam dengan gas oksigen. Ini adalah susunan radas yang digunakan. Okey, so kita ambil satu tabung uji. Di belakang ini kita letakkan kalium manganat 7. Kemudian kita ada kapas di sini. Ini kapas kaca. Di sini kita letakkan serbuk logam yang diletakkan dalam bekas porselin kan. Dan di sini pula saya tutup balik dengan kapas kaca. Okey. Ini ialah susunan radasnya. Dan kita kena panaskan dahulu logam ini, barulah kita panaskan kalium manganat. Okey. So, logam dipanaskan terlebih dahulu mengapa? Okey. Tujuannya ialah supaya logam menjadi panas lah kan. Supaya logam boleh bertindak balas dengan oksigen dengan lebih cepat. Sebab itulah kita kena panaskan dahulu logam itu. Okey. Apa pula kegunaan kalium manganat 7? So, kalium manganat 7 ini fungsinya adalah untuk membekalkan oksigen. Okey. So, fungsi kalium manganat 7 membekalkan gas oksigen. Kapas kaca di dalam tabung didih, yang ini merujuk kepada kapas kaca yang ini ya. So, apa tujuan kita nak letak kapas kaca itu? Ini boleh fikir-fikir sendirilah kan. Okey, so tujuannya adalah untuk mengelak, mengelak serbuk logam daripada bercampur dengan kalium manganat 7 lah. Okey, itu tujuan dia. Untuk memisahkan di antara logam dengan kalium manganat 7 ini ya. So, ingat, kalium manganat 7 kita guna untuk menghasilkan gas oksigen. Okey. Boleh ikut? Kita pergi ke soalan 13. Rajah menunjukkan eksperimen. Okey. Mengkaji kereaktifan logam dengan asid hidroklorik. So, tengok gambar. So, logam P dia menghasilkan banyak ini. Logam Q menghasilkan gelembung-gelembung banyak ini. So, apa benda yang tak sama? Yang tak sama ialah ini logam P, ini logam Q. Jadi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah jenis logam. Okey, apa yang bergerak balas?
iaitu kesan dia kan. Kesan yang ini ialah ini banyak gelembung udara, gelembung gas, tapi logam Q ialah gelembung gasnya lebih sedikit. Okey. So, gelembung gas banyak, gelembung gas sedikit. Jadi, pemulih ubah yang bergerak balas adalah bilangan gelembung gas kan? Okey. Apa pula pemulih ubah yang dimalarkan? Okey, saya nampak dalam ini ada asid hidroklorik. Jadi kalau dimalarkan, kita tak boleh hanya letak asid hidroklorik, tapi depannya kita letak perkataan seperti isi padu asid hidroklorik. Kepekatan asid hidroklorik. Itu untuk pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. So, kita jawab soalan di bawah itu. Nyatakan satu inference, okey, untuk eksperimen ini. So, apa inference yang kita boleh letak? Okey, inference berdasarkan kepada gambar ini ya. So, saya boleh kata sebab tadi tujuannya adalah mengkaji kereaktifan, jadi kita mestilah cerita pasal kereaktifan. So, inference kita boleh tulis logam P. Okey, lebih reaktif. Sebabnya ialah dia menghasilkan lebih banyak gelembung-gelembung gas. So, untuk inference, tulis saja logam P lebih reaktif daripada sekejap daripada logam Q. Okey, so itu inference yang kita boleh tulis. Okey. Nyatakan satu pemulih ubah yang bergerak balas. Ini kita dah sebut tadi, pemulih ubah bergerak balas adalah bilangan, okey, bilangan gelembung gas. So, itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kesan kalau kita letak logam P dan logam Q ke dalam asid hidroklorik. Okey. Bilangan gelembung gas nak bagi cantik sikit yang dibebaskanlah belakang sini ya. Tak tulis pun tak apalah. Okey. Eksperimen diulang dengan menggunakan logam R. So, tengok logam R ni dia hanya ada 3 gelembung yang dia lukis di situ. Okey, 3 gelembung. Kalau tengok logam P, cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini dia lukis 7 gelembung gas. Ini pula 1, 2, 3, 4, 5. Sini hanya ada 5 gelembung gas. So, yang mana lebih kuat? P lebih kuat. Okey, diikuti oleh Q. Dan paling lemah adalah R. Okey. So, soalan yang berikutnya dia minta kita tuliskan kereaktifan dalam tertib yang menaik. Bermaksud, ini yang paling kuat. Okey, tertib menaik, ini yang paling lemah. Okey. So, apa yang lemah tadi? Logam R. Paling kuat ialah logam P. So, antaranya adalah logam Q. Okey. Ini dalam urutan kereaktifan logam menaik. Okey. Dinyatakan definisi secara operasi bagi logam reaktif dalam eksperimen ini. So, definisi secara operasi berdasarkan kepada soalan yang di atas tadi, apakah itu logam reaktif? Okey. So, senang saja tulis logam reaktif. Dia minta definisi secara operasi untuk logam reaktif. So, kita tulislah dahulu logam reaktif. Okey. Jadi, logam reaktif ialah logam yang bagaimana? Kalau tengok pada soalan itu, logam reaktif ialah logam yang membebaskan membebaskan banyak gelembung gas.
Okey. Banyak gelembung gas apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey. Apabila bertindak balas dengan asid. Pun dah cukup sudah. Okey. Begitu sahaja. Ini definisi secara operasi ini berdasarkan kepada soalan ini. Okey, eksperimen ini. Logam reaktif. Masuk dalam asid. Dia menghasilkan gelembung-gelembung gas. Semakin banyak gelembung gas bermaksud dia semakin reaktif. Jadi definisi secara operasi untuk logam reaktif adalah logam membebaskan banyak gelembung gas apabila bertindak balas dengan asid. Okey. So, saya berhenti di sini untuk bahagian pertama. Kita akan jumpa lagi dalam bahagian yang kedua. Sebentar lagi.